Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari Pendidikan Islam tahun 5 bagi tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Dalam bahagian sirah, mari kita perhati dan kita fikirkan, apakah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pribadi ini iaitu akhlak, sifat, tingkah laku, tabiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amanah. Yang kedua, menepati masa. Yang ketiga, kuat beribadah. Yang keempat, penyayang, rendah diri. Yang kelima, bertanggungjawab. Yang keenam, menghormati orang lain. Yang ketujuh, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, memelihara hubungan dengan manusia. Yang ke-9, suka membantu. Yang ke-10, menghindari perkara sia-sia. Yang ke-11, menjaga tutur kata dan adab sopan. Seterusnya yang ke-12, mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Yang ke-13, sabar. Yang ke-14, sentiasa bercakap benar. Yang ke-15, suka bersedekah. Yang ke-16, tenang dan pemaaf. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pengertian pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab, menerajui sesuatu organisasi. Individu yang bertanggungjawab, individu ini iaitu seseorang. Individu yang bertanggungjawab menerajui, mengetuai sesuatu organisasi. Anak-anak, mari kita sama-sama fikirkan, mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Kerana Rasulullah memiliki sifat-sifat yang mulia, seorang yang bijaksana dan memiliki segala sifat-sifat kemuliaan dan banyak kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mari kita teliti dan kita fahami peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Mari kita tengok dulu dialog di antara beberapa orang pelajar ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin keluarga dan dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Seterusnya, yang ketiga, subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Mari kita amalkan selawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Yang pertama, pemimpin masyarakat. Peranan Rasulullah iaitu menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Berbilang agama, di Madinah adanya agama Islam, adanya agama Yahudi, adanya agama menyembah patung berhala, dan juga berbagai kaum. Kaum Arab sendiri pun banyak, antaranya kaum Aus dan Khazraj. Kaum Yahudi pun banyak juga, antaranya kaum Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan ada lagi. Yang kedua, menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan dan juga paksaan. Yang kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Yang keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Yang ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Itulah peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Seterusnya, peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Yang pertama, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah iaitu kaum-kaum, puak-puak. Dan juga menghulurkan perdamaian dengan negara luar. Nabi menghantar surat ke Mesir, ke Rom, ke Farsi, dan banyak lagi negara-negara yang Rasulullah mengirimkan surat berdakwah, mengajak raja negara mereka itu memeluk Islam. Yang kedua, merancang strategi peperangan. Yang ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Yang keempat, menjaga adab ketika berperang, seperti tidak merosakkan bangunan ibadat, rumah-rumah, dan juga tumbuh-tumbuhan. Itulah peranan Nabi sebagai ketua tentera. Seterusnya yang ketiga, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Yang keempat pula, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Yang pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah. Antaranya riba, ekonomi jahiliyah. Antaranya mengurangkan sukatan dan timbangan. Yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Yang ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkan zakat. Seperti zakat tanaman, zakat barang perhiasan, zakat harta. Yang keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Yang kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan.
Seterusnya mari kita sama-sama hayati dan kita perhatikan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani musuh yang ingin menyerang Madinah dan melumpuhkan dakwah Islam. Kisah daripada perang Ahzab ataupun dinamakan juga perang Khandaq. Khandaq maknanya parit. Ahzab maknanya tentera kafir bersatu berkumpul untuk menyerang negara Islam Madinah. Yang pertama, kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Ini perancangan orang-orang kafir yang berpakat. Yang kedua, berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Yang ketiga, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini seorang sahabat yang mana beliau semata-mata berhijrah. Dia berasal daripada Parsi, Iran, dan dia berhijrah untuk mencari agama yang benar. Ini kisah Salman Al-Farisi, panjang kisahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar cadangan yang mana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Beliau mencadangkan cadangan ini kerana di tempatnya dulu di Farsi, di Iran, bila berlaku peperangan maka mereka akan menggali parit. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Maka sahabat-sahabat semua pakat bersungguh-sungguh menggali parit kerana mereka sendiri melihat Rasulullah kekasih Allah sendiri yang menggali parit. Yang keempat, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah kerana tentera Islam sedang bermukim di sebelah dalam Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Yang kelima, keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Yang keenam, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berlakunya angin kencang ribut yang merobohkan khemah-khemah
musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun. Mereka, orang kafir, musyrikin, berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Alhamdulillah. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Yahudi Bani Quraidah. Lalu mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang telah dilakukan oleh mereka itu. Itulah kisah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani ancaman musuh yang ingin menyerang kota Madinah serta ingin melumpuhkan gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, mari kita fahami dan kita amalkan. Apakah iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin? Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelapan, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Itulah 8 perkara iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Jadi kita sebagai umatnya mestilah, hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan ikutan kita sepanjang zaman. Baiklah anak-anak, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar dengan Ustaz. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.